Okay, tengok dekat cerita part 3 tu. Okay, dia cerita masa zaman kecil dia. Dia selalu tengok mak dia. Mak dia buat apa? Mak dia memasak. Mak dia masak. Dapur dia pun kecil cakap masa tu. Masa dia umur berapa? 6. 6 tahun. So ada berapa adik-beradik dia kat situ? Empat. Empat. Empat? Tiga. 3 kan? Empat. My sister. My two brothers ni kan. Okay, 4 adik-beradik. Okay, dapur dia macam mana diterangkan dalam petikan tu? Dapur kat rumah dia. Dia pakai arang. Pakai arang. Mak dia nak mula masak pun pagi-pagi. Dah duduk kat situ. Duduk dekat atas stool. Tahu stool? Apa stool? Recording in progress. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak masuk stool. Kerusi kecil. Kursi bangku, kursi kecil yang kadang duduk dalam bilik air kan. Okay. Lepas tu mak dia siap potong kayu lagi. Sebab nak guna, sebab nak untuk masak kan. Okay. Kejap eh. Susah kalau mama sambil pegang rasanya. Sorry, ini juga habiskan. So, tengok soalan nombor 25, Raja 22.1 dan ada yang berlari dan kepada sebuah bantal tepung fokus 5 cm ke dia terdekat 5 cm. So, sekarang ni dia suruh lengkapkan Raja tengah di atas menunjukkan lingkaran saya dan tembok. Okay. So, macam mana kita nak lengkapkan soalan macam ni? Sebab dia kata 5 cm. So, kalau kita punya pandang fokus dia 5 cm, korang kena kira daripada tengah-tengah ni 5 cm.
Okey. Sambung. So dia cerita pada masa dulu, masa tu dia susah. Mak dia cuma boleh buat ordinary dishes. Mana? Ordinary dishes. Apa tu? Ordinary dishes. Dengan kata Lauk yang biasa-biasa je. Dia bagi contoh apa lauk biasa tu? dengan kata tumbuk. Okey. Vegetables with dried shrimp. What's that? Ingat yang tadi jarak yang ketanda warna merah ni berapa? Udang kering. Sayur dengan udang kering. Dia tak guna sayur udang yang betul tu lah kan. Dapat rasa sikit udang kering dah sedap dah. Lepas tu dengan telur goreng je. Tapi dia kata dia cerita dia dengan keluarga dia tu walaupun hidup macam tu kan, dia kata gobbling up the steaming rice. Gobbling tu satu keadaan makan dengan lahap, tahu gobbling. The steamy rice and this simple food was very much satisfying. Walaupun makanan tu ringkas je tapi sangat-sangat memuaskan. Dia ada cerita mak dia akan masak lah lauk-lauk kegemaran macam steam chicken, apa tu? Ayam kukus. Ayam kukus halia kot ni. Kalau ada big occasion, ada majlis ke macam tu. Okay, tapi masa dia umur 8 tahun, dia cerita keluarga dia pindah ke Singapura. Masa tu masih permulaan dia pindah, tak adalah berbeza sangat kehidupan dia. Masih lagi duduk dekat bilik sewa. Dia kata huddle in a rented room. Huddle means dia bersesak atau berhimpit dalam bilik sewa tu. Okay. Lepas tu mak dia mak dia lebih suka habiskan masa kat rumah, tak nak bersesak-sesak lah dekat dekat tak nak keluar rumah lah sebab banyak masa habiskan dekat rumah dia. Okay. Lepas tu okay, so dekat Singapura tu dia cerita yang mak dia dah masak using coal instead of firewood. Coal apa coal? Arang batu. Arang batu ke? Nak arang lah. Charcoal arang kayu kan. Habis dia tak guna dah lah kayu api. Okay. Masa tu proses tu masih lebih susah lagi lah daripada dulu sebab dia kena beli, lepas tu bawa balik rumah kan. Tapi walaupun susah tu dia tak menghentikan usaha mak dia tu nak memberi yang terbaik untuk keluarga. Kasihnya ibu. So walaupun cerita ni ibu dia macam ni, Cici percaya ibu masing-masing tu mesti ada hard time juga nak membesarkan korang. Lagi-lagi time macam ni, time PKP, nak bagi korang buat kerja, bodik korang masak sedap-sedap, suruh buat kerja, hantar kerja. Ada Faris? Ada tak mama buat macam tu? 60 darjah bahagikan dengan Faris ada ke? Dia tak sempat nak tengok nama. 35 darjah. Okay. Tolong kira dapat berapa? Dapat berapa? Okay, dia cerita pasal ayah dia. Ada cerita ayah dia balik lewat petang, penat dan lapar, tapi dia makan je. Makanan lauk yang dah sejuk, tak ada komplain. Sebab dia faham yang masa tu coal tu mahal. 2 tahun pertama dekat Singapura tu lah dia orang struggle lah. Tapi perlahan-lahan dia kata nasib yang baik itu muncul. Masa dia usia 10 tahun dia pindah ke apartmen baru. Masa itulah dia ada dapur level besar dan yang penting ada apa dekat apartmen tu. Gas tu. Dapur gas. Boleh bayangkan tak? Cuba bayangkan korang kat rumah mula-mula 6 tahun dapur macam ni, 8 tahun dapur macam ni, 10 tahun dapur macam ni. Dia melihat
mak dia punya kronologi masak tu macam mana. Okay. So sepanjang tahun tu dulu-dulu dia chopping potong kayu api, bawa balik arang. Tapi sekarang dah senang, guna gas je. Turn the knob. Knob tu apa? Gas tu punya tombol. Pusing je, dah boleh masak. Okay. So masa tu memasak tu jadi proses yang enjoy, menggembirakan lah. Sampai beli buku resepi, cuba resepi. Okay, so perenggan terakhir tu dia cerita lah pasal parents they grow old together. Dah senang lah kan ceritanya. Okay, soalan seterusnya. Kita tengok soalan. Boleh cek jawapan masing-masing. Jadi lebih kecil. Okey, tolong ingat sebab itulah apa tu pembesar tu nak digunakan. Okey, Doni nombor 19. Wait teacher. Okey. Kata pembesar mempunyai panjang fokus stem dan di bawah dekat dengan surat khabar untuk membaca betul. In paragraph 2, why does the writer use the phrase happily watching her in action? Jawapan D. She admired her mother's cooking skill. Okay, C She admired her mother's cooking skill. Okay. The admire means mengagumi. Mengagumi skill atau kemahiran memasak ibu dia. Betul? 19 C. Okay. Nombor 20. Fatin. In paragraph 3, what does the writer say about her mother character? Jawapan dia D. She was determined to put food on the table for everyone. Okay. Apa pasal karakter lah, karakter mak dia. Okay, 20 jawapan tadi. D. She was determined. Determined maksudnya bersungguh-sungguh untuk put food. Put food maksudnya kat sini dia hidang dah, bukan letak makanan Dia hidang makanan untuk setiap orang. So bersungguh-sungguh mak dia tu. Dari zaman dulu lah kan, daripada kecil sampai besar. Tapi kalau perasan soalan-soalan ni dia kata in paragraph sekian-sekian. Macam 19 tadi paragraph 2, 20 tadi paragraph 3. So cari jawapan dekat situ. Ayat dia taklah sebiji-sebiji sama dengan jawapan. Dia mungkin tersirat. So kita kena pilih jawapan yang paling tepat. Okay. 21 Pia. In paragraph 4, how did the writer describe their new life in Singapore? Jawapan dia D. They had to live in a cramped place. Dekat petikan tadi apa perkataan dia kaitan dengan cramped place? Kenapa kita dapat negatif? Apa maksud negatif? Ini soalan negatif. Okey. Negatif bermaksud. Ada satu Teacher perkataan. tak jumpa. Tolong ingat, kalau kau dapat image tu negatif, Ada satu perkataan tadi. Siapa nak jawab? orang akan tahu image Handle. Hadil. Crowded. Hadil. banyak. Hadil tu dia berhimpit betul dekat dia tinggal dekat tempat Kalau krem dapat yang negatif, kata sempit lah Okey betul 21 D. banyak. Kalau 22 dapat positif, maksudnya Nurin. image dia adalah yang banyak lawannya apa? 22. Nyata. In paragraph 5, what was the proof that their life changed for the better? B. So, kita nak They kira could effort to got a place of their Sebab asalnya kan dia dekat rented room kan. Lepas tu dia pindah apartment. So kita nampak kat situ yang hidupan dia dah bertukar dia lebih baik. Tapi masa dia betul-betul baru pindah Singapore memang dia kata life is not improve much. Tak banyak perbezaan pun dari dulu. So, pembesar Okey, seterusnya nombor 23 Wan Ilham. B over U. So, What effect is it to the new apartment?
Bahagikan dengan 2. Okey, korang dapat berapa? Tolong kira. Wan Ilham 23. What effect did moving to the new apartment have? B. B. It meant that providing food was no longer problematic. So tadi tu jawab awak baca B, rupanya tak baca. Itulah. Okey, apa kesan dia pindah ke tempat baru apartment tu? Okey. Betul. Dia kata menyediakan makanan bukan lagi satu masalah besar. Sebab apa? Dekat apartment tu dah ada Apa soalan tanya lagi? gas stove. Okey, 24. Syuhada. Dan Why had preparing meals become more pleasure for mom? Apa tu pleasurable? Dibuat dengan senang hati. Senang hati, gembira. Okey, 24 apa? C. Using the gas stove make cooking simpler. Ya ke? Orang hafal. Tapi jangan hafal awak sangat. Apa dia kena pressure. Kalau hafal sekarang dia lupa. B. Jawapan yang paling tepat, lebih tepat daripada itu adalah B. Mencuba resepi baru memberikan dia satu kegembiraan. Okay? 24 B. 25 Syarul. How does the writer feel about her parent in the last paragraph? B. Relieved that their life has become easy. Okay, maksud relieved. What is the meaning of relieved? Kalau siapa nak jawab boleh. Relief means? Lega. Lega. Yang kehidupan dia dah jadi senang. Okay, last but not least. Haziq, 26. What is the purpose of the writer writing this article? Purpose means? A. To share precious memory for her mother. Apa maksud purpose? Of her mother. Purpose maksudnya apa? Sebab. Tujuan yang lebih tepat sini tujuan. Tujuan penulis-menulis ni adalah dia apa tadi? A untuk berkongsi memori yang berharga tentang ibunya. Pasal ibu dia je ke? Ibu dia je ke? Ada jawapan lebih tepat lagi? Anybody? B. Jawapannya B. To recall how she faced the difficulties in her life. Recall means? Ingat balik. Ingat balik segala kepayahan yang dia hadapi dalam hidup. Dia tu macam memanglah tak ada cerita dia masak semua kan, tapi macam dia in general dengan family dia lah. Tu maksud dia. Okay? Sebab kalau A tu macam bukan mak dia, memori berharga mak dia je kan. Okay. Okay, so soalannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per 8 yang dah buat boleh kira berapa dapat per 8. Okay, kita nak tengok part 4. Okay, so soalan dia ada 8 tadi kan. So untuk sepatutnya tak boleh lebih, salah tu tak boleh lebih separuh. Sebab kalau setiap part tu kita dapat separuh lah at least kan. So tak ada sampai, tak teruk lah, bukan D lah markah tu. Tapi kalau markah pun semua kurang daripada separuh, bahayalah. Seeloknya lebih daripada separuh, dapat full lagi bagus. Tapi sebab ni kita baru nak mula-mula buat format baru kan. So cara nak jawab pasti macam tu. Jawapan dia macam lebih kurang je kan. Kita kena pilih yang paling tepat. Okay. Berbeza. Part 4. Okay. Part 4 ni mencabar sikit, teacher berakui. Sebab kalau teacher nak jawab sendiri pun macam pening-pening lalat juga. Okay, cerita a care for future leaders. Okay, being a school prefect, I often have to help other students. To provide them with an example to follow, I have to be their role model. What's that role model?
So, apakah yang dimaksudkan Contoh. dengan image Contoh, nyata? last month for the first Image time, nyata my school selected maksudnya me to attend a image leadership yang camp. terbentuk Unsure of di what atas to expect initially. Apa maksud initially? Okay. Initial. Orang dah tahu, kalau image Dah tu dengar tak berada initial? sebelum kanta, iaitu belah kiri, dia adalah maya. Kalau image tu berada sebelah kanan, iaitu selepas kanta, kita panggil dia nyata. Okay. Jadi korang boleh Nah, initial maksudnya awal So dia kata unsure of what to expect initially. Tak pasti nak expect apa ni. Sebelum pergi camp tu dia tak pasti nak expect apa. I left with a real feeling of achievement. So akhirnya dia kembali atau balik daripada camp tu, dia rasa satu perasaan yang dia dah capai satu kejayaan lah at the end of the camp. I know now what it takes to be a good leader. Faris. Jadi untuk memastikan korang dapat image yang nyata, objek tu mestilah Faris. berada di belakang F, di belakang titik fokus. Okay. Ikmal. Lukisan tadi. Okay, kita go back kalau dapat. Saya punya yang tak stable pula ni. Tengok saya kot. Dengar suara teacher tak? Kalau korang tengok yang tadi, image berada sebelum Tak titik dengar. fokus. Ini selepas titik fokus. Pakai awaknya. So, kalau berada di antara ruang ini, orang akan dapat image yang maya. Selepas F, Dengar suara teacher tak? sorry. Dengar Dengar teacher. teacher. Baru dengar ya? Okay, barulah korang akan dapat Dengar tak tadi image teacher yang baca perenggan satu? nyata. Dengar. Dengar. Dengar, okey. Ilmu yang Iqmal dah tak dengar teacher ni. Iqmal dengan Faris tak dengar ya? korang nak dapat maya. Kalau dia kata kita nak dapat Tak dengar mana boleh menjawab kan? maya, orang kena Dengar. letak objek. Siapa tu? Kalau Iqmal tolong baca perenggan 2. kena letak ke belakang F Perenggan 2 dengan soalan 27 tu. yang nyata. Okay. The camp activities were creatively designed to motivate and boost our confidence. For example, during the Speak Easy activity, we were encouraged to reveal our secrets and innermost feelings. To our horror, the facilitator made it compulsory for everyone to participate. We had no choice but to build up our courage and speak up. This set the tone for future activities. So, apa jawapan 27? Iqmal tak baca pun. Jawapannya A. Good. Okey, dia kata ada satu aktiviti tau. Nama dia Speak Easy. Mungkin next time kita boleh buat kan? Kita orang, dia kata kami digalakkan untuk reveal our secrets. What's that? Okay, nampak dia bagi point. Darah objek. Bagi tahu rahsia kan. Mendedahkan. Reveal mendedahkan rahsia. And innermost feeling, apa perasaan yang paling mendalam, tak tahulah rasa apa ni. Lepas tu yang memeranjatkan ni pula facilitator masa tu, dia kata compulsory. Bukan sebut dia compulsory. Compulsory means wajib untuk semua orang ambil bahagian. Okay. Tak ada pilihan, dia kata had no choice. Tapi kena build up our courage, keberanian. Okay, so jawapan 27. Iqmal jawab A. We should listen to the views and ideas of all people. Sekarang bukan tengah cakap pasal idea atau view. So jawapan tu kurang tepat. Ada jawapan lain? Okay, tunjuk gambar ajar. D. Kita bandingkan. D. I was pushed out of my comfort zone.
saya dipaksa keluar daripada zon keselesaan saya. Ada pasal cakap pasal dia selesa ke apa sebelum tu ke? Sekarang kita bandingkan Ada jawapan lain? objek. Okey, kalau kau tengok gambar Raja 24 Yes. 1 dengan 24. Jawapan yang paling tepat adalah H. Yang mana lebih ke kiri dia punya Surprisingly, jarak everybody objek volunteered berbanding to dengan go X. first. mana lebih ke Semua kiri? orang macam surprising, macam terkejut lah. Benda tu dah lah kita nak bagi tahu kita punya secret kan. Lepas tu wajib pula rupanya orang pun berebut-rebut nak volunteer. Saya dulu lah. Mana lebih ke kiri? Jawapan paling tepat lah H. Dia punya jarak Okey, nak jawab ni objek memang berbanding mencabar. dengan X. Nanti teacher bagi latihan level form More 3. daripada X. Kita tengok level form 3 macam mana boleh buat tak. Sebab level form 3 pun agak mencabar juga. So tak terkejut lah kalau yang level form 5 pun lebih mencabar lagi. Ada orang Okey, cakap. cuba. Okey. Kita tengok nanti kalau putus masuk balik Yang mana? Okey, perenggan 3 Yang bawah Faris. yang atas. Boleh baca Faris, X. perenggan Okey, yang 3. X. Okey, macam mana kita nak buat jawapan? Betul, yang Iman bagi tu yang X. Okey, yang X. Okey, kalau kita bagi jawapan Tutup. lebih besar. Tutup atas tu. Dan saya akan gunakan lebih besar. Saya tak suka guna jawapan yang lebih kecil. Tapi boleh. Saya akan guna jawapan yang lebih besar. So, jarak objek. Faris boleh baca. Okey, later lah Okey, saya bagi Yusri baca dulu 28 Yusri. 28. Perenggan 3. The next activity. The next activity was something I had been looking forward to. Ada Raja. It was a workshop on how to deal with Besar daripada the Raja 24 poin per kali. disciplinary cases in the safe way possible. The hands-on activity Jawapan yang taught me how to deal with this sort okey, kalau of difficult situation. This knowledge is something to be shared with the new prefects in my school. Jawapan 28. Hanya B. Okey. Perenggan 3 tu dia cakap pasal satu workshop bengkel nak berurusan dengan kes disiplin. Dengan cara yang safest, cara paling selamat. Jawapan Yusri betul. 28 dia kata B, dia kata lebih yakin lagi. Penulis ni dia kata I am more confident. Saya lebih yakin lagi untuk addressing problems or behaviour with the junior, nak menguruskan masalah sikap ni dengan pelajar junior. Okey. Okey, nombor 29 Asra. The activity that had the most impact on the deal with the learning not to judge other based on looks or position. This approach is not only useful for me as a prefect, but also in everyday life. Jawapan dia C. Tapi tak ada masalah. Okey, jawapan dia C, betul. Perenggan 3 dia cakap pasal macam mana kita nak belajar tidak menilai orang berdasarkan rupa atau kedudukan dia. So jawapan C tadi, setiap orang yang menghadiri ni akan sedar atau perasan satu perubahan yang ketara bagaimana kita nak melayan orang, nak behave dengan orang, kan? Okay, tapi ni bukan sahaja sebagai pengawas, tapi juga untuk kehidupan seharian. Okay, so mungkin 28, 29 ni agak mudah sebab tadi 27 dah mencabar kan. So soalan-soalan yang macam senang tu kena grab lah. Oh ni senang ni, jawapannya ni macam tu. Okay, Syasha tak ada. Dari mana lebih panjang? 41 ke 44? Okay, Doni baca 30. There were also other enjoyable experience during my short stint at the camp.
But the truth was I occasionally got homesick. Fortunately, the warm and friendly attitude of the staff put me at ease. I learned how to cope at a camp that felt like home away from home. Jawapannya D. Di donkey. Yes, Donkey kan? itu. Apa? Yes, D. Okey. Dekat perenggan 4 ni dia kata ada lagi pengalaman yang menggembirakan. Di cerita pasal pengalaman yang dia kata terdapat juga pengalaman lain. Okey, nombor 30. Lepas tu ayat selepas 30 dia kata tapi the truth was, tapi sebenarnya atau yang betulnya saya betul-betul lah homesick ingat rumah. Fortunately, muncullah ada staff yang friendly lah, beramah kat situ. So saya belajar bagaimana nak menyesuaikan diri dekat camp. Yang rasa macam rumah je lah kat situ. Okay. Jawapan Doni tak betul sebab 30 dia kata I was pushed out of my comfort zone. Di sini sebenarnya cerita pasal mungkin ada kaitan dengan pengalaman ke? Apabila jarak ini lebih besar, apa jawapan lain untuk 30? Ada jawapan lain? F, teacher. F, try to focus on all the positives. Kita cakap pasal fokus positif Ada orang jawab macam teacher tak? Teacher pilih teacher pilih G sebab dia tengah fokus pasal experience. Lepas tu ayat selepas tu baru dia cakap pasal homesick. Maksudnya kita tengah tak cakap pasal homesick, kita tengah cakap pasal ayat sebelum. Kita nak connect ayat ni, kita kena fikir ayat yang kita nak sambung tu sama ada berkaitan dengan ayat sebelum atau ayat selepas. Ada orang jawab G? Ada. Ada. Okey, 30 jawapannya G. 31. Ya. jarak objek 31. E. This will be an advantage. Perenggan kedua terakhir. I was especially impressed. I was especially impressed with the camp facilitators who led the season. Hey, They were session. always led the session. They were always appreciable and helpful in ensuring that all the activity were fun. Apart from giving us practical tips that will be useful in many aspects. 31 E. This will be an advantage to us not only now, but when we step into the working world. Okay, E tadi we learn about time management and how to handle stress. Kan? Sebab dia kata dia bagi banyak tips yang berguna dalam banyak aspek. Okay, betul. 31 jawapannya E. Dan yang terakhir, Nurin. Kalau yang ni, saiz ni dia akan jadi lebih kecil. Jadi apabila jarak objek lebih besar, maka saiz ni akan menjadi lebih pendek. Okey, ayat yang Nurin. wajib kalau nak letak boleh letak dan korang tahu jarak objek saiz ini Okay, Fatin lah Fatin habiskan perenggan last. berkadar tongkang The leadership camp is a great way to gain skill necessary for dealing with real life situation. ini tak penting tapi kalau 32 saya jawab C. Salah pula jawapan. Salah kan sebab Credit. kita kena guna. Credit must be given to the great way the leadership camp was organized. It should be recommended to anyone else who inspired to be a leader. Okay, jawapan Fatin tadi salah. Okay, jawapan orang lain nak jawab 32 apa? Dia cakap pasal camp kepimpinan ni adalah satu cara yang menarik nak dapatkan kemahiran berurusan dengan situasi dalam kehidupan sebenar. betul nak tanya tak? Ada jawapan lain untuk
Okey, anda diberi dua kata cebong K dan R masing-masing di sepanjang fokus.